Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Sharifah Noazi binti Said Hamid. Saya daripada Kolej Komuniti Hulu Selangor. Terima kasih atas peluang yang diberikan ini. Pada hari ini saya akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Analisis Kesalahan Linguistik dalam Tugasan Bertulis Pelajar Kolej Komuniti Hulu Selangor. Tanpa melengahkan masa, saya akan teruskan dengan sesi pengenalan. Meskipun bahasa Melayu telah lama berkembang dan diiktiraf sebagai bahasa rasmi dan kebangsaan, namun kita tidak dapat nafikan masih terdapat masalah penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan rakyat Malaysia. Ketidakpekaan ini dapat kita lihat semasa proses komunikasi lisan dan juga bertulis. Jika diamati, terdapat pelbagai kesalahan linguistik yang berlaku, terutamanya dari segi ejaan dan juga tata bahasa. Jadi, apakah masalahnya? Kajian ini diilhamkan oleh kesedaran akan pentingnya untuk kita selaku rakyat Malaysia mempunyai penguasaan bahasa Melayu yang baik, kerana penggunaan bahasa Melayu yang betul dapat melahirkan pengguna yang kompeten. Di Kolej Komuniti Hulu Selangor sendiri, penulisan merupakan salah satu komponen penilaian yang penting kepada pelajar. Kesalahan linguistik yang ketara boleh merosakkan imej pelajar itu sendiri sebagai penulis dan menyebabkan kerja yang dihasilkan tidak berkualiti serta sekaligus dapat mempengaruhi prestasi pelajar dalam subjek berkaitan. Di dalam slide ini juga saya kongsikan antara kesalahan yang sering dilakukan oleh pelajar, antaranya adalah dari segi penggunaan ejaan lama. Contohnya dapat dilihat di dalam slide. Perkataan yang dieja secara rapat, di mana perkataan tersebut sepatutnya dieja secara jarak. Terdapat juga kesalahan penggunaan imbuhan dan juga campuran bahasa Inggeris dalam dokumen penulisan bahasa Melayu. Sebelum melangkah kepada objektif kajian, ingin saya kongsikan sedikit sorotan kajian yang dilakukan. Dapat dilihat di dalam slide ini, contoh kajian yang dirujuk antaranya ialah daripada Annie Maswandi dan rakan-rakan. Kajian yang dilakukan agak terkini iaitu pada tahun 2022. Berdasarkan kajian-kajian lepas, penyelidik telah mengenal pasti pelbagai aspek kesalahan linguistik yang berlaku seperti ejaan, tata bahasa dan penggunaan perkataan yang tidak tepat berlaku dalam pelbagai bentuk penulisan. Walau bagaimanapun, penyelidik mendapati masih terdapat ruang untuk melakukan kajian yang mendalam dalam bidang ini dengan memfokuskan kepada pelajar kolej komuniti. Seterusnya, untuk objektif kajian. Terdapat 3 objektif kajian utama dalam kajian ini. Yang pertama ialah untuk mengkaji tahap persediaan pelajar Kolej Komuniti Hulu Selangor sebelum menghantar tugasan bertulis. Objektif yang kedua ialah untuk mengenal pasti faktor kesalahan linguistik dalam kalangan pelajar Kolej Komuniti Hulu Selangor, dan objektif yang ketiga ialah untuk menentukan jenis kesalahan linguistik yang kerap dilakukan oleh pelajar Kolej Komuniti Hulu Selangor. Seterusnya, saya akan menjelaskan metodologi kajian yang dijalankan untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan. Kajian ini berbentuk kuantitatif. Populasi keseluruhan semasa kajian ini dijalankan adalah seramai 90 orang pelajar. Sampel yang diperlukan untuk kajian ini adalah seramai 73 orang. Untuk pengumpulan data, saya menggunakan instrumen borang soal selidik dan dokumen penulisan pelajar seperti kertas cadangan, penulisan laporan dan juga penulisan surat rasmi. Untuk analisis data, saya menggunakan SPSS untuk analisis data daripada borang soal selidik dan juga NCOM untuk analisis dokumen. Seterusnya, saya akan membentangkan dapatan dan perbincangan untuk kajian ini. Saya akan mulakan dengan demografi responden dahulu. Jumlah sampel yang terlibat dalam kajian ini adalah seramai 73 orang pelajar. Daripada jumlah tersebut, majoriti responden ialah pelajar lelaki dengan jumlahnya 51 orang dan diikuti oleh pelajar perempuan dengan jumlahnya 22 orang. Untuk bahasa ibunda pula, majoriti responden ialah pelajar penutur natif bahasa Melayu, diikuti oleh pelajar penutur natif bahasa Tamil dan juga Cina. Seterusnya, saya akan menguraikan dapatan dan perbincangan untuk ketiga-tiga objektif kajian. Untuk objektif kajian 1 dan 2, dapatan dikumpul daripada borang soal selidik. Jadi kita akan lihat objektif yang pertama dahulu, iaitu untuk mengetahui tahap persediaan pelajar Kolej Komuniti Hulu Selangor sebelum menghantar tugasan. Di sini, penyelidik ingin mengetahui sama ada pelajar ada membuat semakan ataupun membaca semula tugasan yang telah disediakan sebelum dihantar kepada pensyarah. Berdasarkan skor min yang diperolehi, tahap persediaan pelajar berada pada tahap sederhana tinggi dengan skor min sebanyak 3.091, di mana ini menunjukkan tahap persediaan pelajar berada pada situasi yang memuaskan. Bagi memahami aspek ini dengan lebih baik,
Penyelidik juga mengumpul maklumat dari sudut usaha dan kesedaran. Untuk kesedaran, penyelidik ingin tahu sama ada pelajar ini sedar ataupun tidak mereka ada melakukan kesalahan linguistik dalam tugasan mereka. Dan yang menariknya, berdasarkan skomin yang diperolehi dengan nilai sebanyak 3.657, ia menunjukkan tahap kesedaran pelajar berada pada tahap sederhana tinggi. Jadi ini jelas menunjukkan bahawa pelajar menyedari bahawa wujudnya kesalahan linguistik dalam tugasan yang mereka lakukan. Seterusnya, kita akan lihat pula dari sudut usaha. Di sini penyelidik ingin mengetahui sama ada pelajar ada mengambil tindakan penambahbaikan ataupun pembetulan untuk membetulkan kesalahan yang dilakukan dalam tugasan yang telah disemak. Skomin yang diperolehi menunjukkan tahap sederhana rendah dengan nilai sebanyak 2.521. Dapatan ini menunjukkan bahawa pelajar tidak mengambil tindakan yang sewajarnya untuk memperbetul kesalahan yang telah dilakukan. Untuk objektif 1 dapatlah dirumuskan bahawa tahap persediaan pelajar sebelum menghantar tugasan kepada pensyarah adalah memuaskan, namun pelajar tidak meletakkan usaha yang setimpal untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Ini menunjukkan kurangnya kesungguhan dalam diri pelajar untuk memastikan tugasan yang disediakan adalah bebas daripada kesalahan linguistik. Saya akan teruskan dengan objektif yang kedua di mana penyelidik ingin mengetahui faktor-faktor yang menyumbang kepada berlakunya kesalahan linguistik dalam tugasan bertulis pelajar. Untuk memahami perkara ini dengan lebih baik, 3 konstruk utama telah dibangunkan iaitu dari sudut kepentingan, masa dan juga pengetahuan. Jadi kita akan lihat satu persatu. Saya akan mulakan dengan sudut kepentingan dahulu. Kepentingan di sini merujuk kepada adakah pelajar menganggap kesalahan linguistik ini sesuatu yang penting dalam tugasan mereka. Berdasarkan skomin yang diperolehi, ia menunjukkan nilai yang rendah iaitu sebanyak 1.945. Jadi ini menunjukkan pelajar menganggap kesalahan linguistik ini sebagai sesuatu yang tidak penting. Seterusnya dari sudut masa, masa ini pula merujuk kepada adakah pelajar mempunyai masa yang mencukupi untuk menyemak semula tugasan yang telah dilakukan dan juga membuat pembetulan untuk kesalahan yang telah dilakukan. Berdasarkan skomin yang diperolehi, iaitu sebanyak 2.465, ia menunjukkan konstruk masa berada pada tahap sederhana rendah. Ini menunjukkan pelajar menyatakan bahawa mereka tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk melakukan semakan ataupun tindakan pembetulan. Dan untuk konstruk yang ketiga iaitu dari sudut pengetahuan, penyelidik ingin mengetahui sama ada pelajar mempunyai pengetahuan asas bahasa yang baik yang membolehkan mereka membuat pembetulan sendiri ke atas tugasan yang telah dilakukan. Berdasarkan skomin yang diperolehi iaitu sebanyak 2.424, ia menunjukkan tahap pengetahuan pelajar berada pada tahap sederhana rendah. Ini menunjukkan pelajar menyatakan bahawa mereka tidak mempunyai tahap pengetahuan yang baik yang membolehkan mereka membuat pembetulan tersebut. Untuk objektif yang kedua ini dapatlah dirumuskan bahawa kesalahan linguistik dalam penulisan pelajar dipengaruhi oleh faktor kepentingan masa dan juga pengetahuan. Seterusnya, untuk objektif yang ketiga, penyelidik ingin mengetahui jenis kesalahan yang paling kerap dilakukan oleh pelajar dalam tugasan bertulis. Untuk mencapai objektif ini, kaedah analisis dokumen dilakukan ke atas 22 dokumen penulisan pelajar. Antaranya ialah penulisan kertas cadangan, laporan dan juga surat rasmi. Berdasarkan dapatan untuk objektif ketiga ini, dapat dilihat bahawa kesalahan ejaan dan kesalahan kata nama merupakan dua jenis kesalahan utama yang paling kerap terjadi dalam penulisan pelajar dan diikuti oleh beberapa kesalahan dalam kategori lain seperti imbuhan, kata sendi, pemilihan kata dan juga tanda baca. Akhir kata, dapatlah disimpulkan bahawa kajian ini telah mencapai objektifnya dan ia memberikan sumbangan kepada pemahaman tentang tahap persediaan pelajar sebelum menghantar tugasan kepada pensyarah. Usaha aktif perlu diambil oleh pelajar untuk mengatasi kesalahan ini dan sekaligus dapat meningkatkan prestasi mereka pada masa akan datang. Pelajar juga perlu diingatkan untuk sentiasa mengurangkan kesalahan bahasa kerana ia boleh menjejaskan keberkesanan komunikasi bertulis. Disyorkan juga kepada institusi untuk menjalankan program-program yang dekat dengan remaja pada masa kini supaya dapat membangkitkan rasa cinta terhadap penggunaan bahasa Melayu yang betul. Dengan itu, sekian sahaja pembincangan saya pada hari ini. Terima kasih atas perhatian yang diberikan dan saya bersedia untuk sebarang sesi soal jawab. Sekian, terima kasih.